Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Kita bertemu dalam perkongsian Maghrib pada kali ini dan kita nak membicarakan tentang satu buku yang menarik yang mana kebanyakan sahabat telah memilikinya, iaitu buku Al-Arba'un Al-Khairiyah, 40 hadis yang menceritakan tentang sebaik-baik perkara dan amalan. Kita telah tiba pada riwayat yang ke-20 pada muka surat yang ke-104. Lalu mohon sahabat-sahabat catatkan di ruang komen hadis yang ke-20 muka surat 104. Lalu saya pasti kebanyakan daripada sahabat-sahabat telah ada buku ini. Namun kalaulah yang belum ada dan ingin untuk memilikinya, boleh sahaja nanti di hujung tekan link yang ada di ruang komen. Maka di sini penulis membawakan tentang perkara yang sebaik-baik perkara dan amalan. Dan pada kali ini beliau membawa tajuk adalah antara perkara yang baik, meninggalkan harta, warisan ataupun meninggalkan pusaka. Hadis ini adalah hadis riwayat yang panjang yang Imam Nawawi bawakan juga dalam kitab Riyadhus Salihin beliau, yang mana kita akan baca terjemahan. Maka daripada Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas, daripada ayahnya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu telah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah datang menjengukku, telah datang menziarahiku pada tahun Haji Wada. Kenapa Nabi menziarahi Sa'ad bin Abi Waqqas? Kerana kesakitan yang menimpa diriku. Bilakah tahun Hajjatul Wada? Iaitu tahun yang ke-10 Hijrah. Maka pada tahun yang ke-10 Hijrah, Sa'ad bin Abi Waqqas jatuh sakit, lalu Nabi ziarah beliau. Maka pada waktu itu aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya kesakitanku ini telah mencapai sebagaimana keadaan yang Tuan ketahui. Seolah-olah Sa'ad bin Abi Waqqas menyangka bahawa beliau akan meninggal dunia akibat daripada sakit ini. Maka pada waktu itu beliau minta izin daripada Nabi untuk beliau sedekahkan seluruh hartanya pada awal. Maka beliau berkata, dan wahai Rasulullah, sedangkan aku adalah seorang yang berharta, beliau seorang yang kaya, namun tidak mewarisi hartaku itu melainkan hanya seorang puteriku sahaja. Pada waktu itu beliau hanya ada seorang anak perempuan, seorang puteri sahaja. Maka beliau bertanya kepada Nabi, adakah dibenarkan sekiranya aku bersedekah dengan 2/3 hartaku? Boleh tak daripada seluruh harta, aku hanya simpan 1/3 untuk anak perempuanku dan juga isteriku, dan yang bakinya akan ku sedekahkan? Maka Nabi SAW menjawab, tak boleh, tak dibenarkan. Kemudian beliau bertanya lagi, kalau separuh, setengah harta bagaimana wahai Rasulullah untuk aku sedekahkan? Masih lagi baginda menjawab, tidak dibenarkan juga, tak boleh. Maka pada waktu itu Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya, kalaulah 1/3 bagaimana wahai Rasulullah? 2/3 aku simpan dan 1/3 aku wasiatkan dan aku sedekahkan. Barulah Nabi SAW bersabda, ya, 1/3 boleh, namun 1/3 itu sudah banyak jumlahnya. Apa yang kita belajar? Bahawa sebenarnya ketika mana manusia berada dalam keadaan sakit yang membawa kepada kematian, yang boleh pada waktu itu dia beri wasiat ataupun apa pun dia nak buat, hanya 1/3 sahaja. Dan di sini pun ketika mana Nabi memberikan kebenaran kepada Sa'ad untuk pada waktu itu menyedekahkan 1/3 hartanya, Nabi sebut wasulusu kasir, 1/3 pun sebenarnya banyak jumlahnya wahai Sa'ad. Lalu Nabi SAW betulkan pemahaman kita tentang bahawa tinggalkan harta pada keluarga bukanlah sedekah. Tinggalkan harta pada keluarga bukanlah sesuatu perkara yang dituntut. Maka sabda Nabi SAW, sesungguhnya jikalau engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berharta, itu adalah lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin meminta-minta pada orang ramai.
Bahagian ini menjadi tajuk hadis kita, meninggalkan harta warisan. Lalu apa sabda Nabi? Tinggalkan harta untuk waris lebih baik daripada kamu menjadikan mereka miskin lalu meminta-minta, yatakaffafun, meminta-minta kepada manusia. Sebab itu disebutkan di sini, innaka antadhara warasataka aghniya khair, adalah lebih baik daripada apa? Tinggalkan keluarga miskin lalu mengemis, meminta-minta pada orang lain. Sebab itu disebutkan tajuknya, meninggalkan harta pusaka adalah lebih baik daripada tak tinggalkan kerana sibuk pada waktu itu nak sedekahkan seluruh harta. Sabda Nabi SAW membetulkan pemahaman sabda Nabi SAW, sesungguhnya tiada suatu nafkah yang engkau berikan dengan niat untuk mendapatkan redha Allah. Kita bagi nafkah ni untuk isteri, untuk anak, tapi niat kerana Allah, melainkan engkau pasti akan diberi pahala. Bahkan sabda Nabi, sekalipun yang engkau suapkan pada mulut isteri, bagi makan pada isteri, tetapi kerana Allah, itu pun adalah pahala. Banyak pengajaran yang kita dapat. Apakah pengajaran yang kita dapat? Yang pertama, galakan mengutamakan ahli waris daripada orang lain. Manusia bila nak meninggal dunia, pada waktu itu dia dah nampak harta tak bernilai, maka pada waktu itu dia nak beri hartanya kepada orang lain atas nama sedekah, atas nama infak, wasiat dan sebagainya. Namun pada riwayat ini Nabi mengajar mengutamakan ahli keluarga pada waktu itu adalah lebih afdal, mengutamakan waris adalah lebih afdal. Yang kedua yang kita belajar daripada Nabi kata tak boleh. Apa yang kita belajar? Wasiat tak boleh lebih daripada 1/3. Tak boleh. Kita nak bagi semua pun tak boleh. Bila kita dah sakit yang membawa kepada kematian, harta itu bukan lagi milik kita. Ianya telah adanya bahagian waris padanya. Maka hanya boleh 1/3 sahaja. Yang ketiga, harta yang diwarisi oleh para pewaris sebenarnya juga ada pahala untuk si mati. Sebab itu Nabi sebut, apa yang kau tinggalkan untuk anak, itu lebih baik daripada engkau menjadikan mereka mengemis. Itu lebih baik. Menunjukkan ianya adalah pahala, ianya adalah kebaikan apabila ditinggalkan harta untuk waris. Dan yang keempat, bagaimana mukjizat Nabi SAW. Nabi mengetahui yang Sa'ad bakal memiliki anak yang lain. Waktu itu beliau hanya ada seorang anak. Lalu Nabi SAW sebutkan di dalam riwayat, innaka antadhara warasataka aghniya, pada waktu itu kau tinggalkan waris kamu, menunjukkan kepada banyak dalam keadaan kaya. Menunjukkan Nabi SAW mengetahui daripada mukjizat bahawa Sa'ad akan memiliki anak yang lebih daripada seorang pada kemudian harinya. Dan itulah yang berlaku. Hadis yang ke-12. Lalu pada tajuk ini banyak yang kita belajar tentang sebenarnya memberi kepada keluarga, meninggalkan harta pusaka sebenarnya adalah pahala dan juga ibadah. Lalu bab yang seterusnya adalah menceritakan tentang menjauhi fitnah. Namun bab ini panjang, penerangannya panjang. InsyaAllah kita akan sambung pada pertemuan yang lain. Terima kasih kepada sahabat yang bersama dalam perkongsian maghrib selama 10 minit ini. Moga-moga bermanfaat. Kita jumpa lagi pada pertemuan yang lain. Untuk yang kali pertama jemput join Telegram channel Kuliah Ummah Aziz. Kepada yang kali pertama join, jangan lupa untuk follow dan juga tekan notifikasi. Moga-moga program kita yang lain akan mendapat makluman bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairah. Terima kasih di atas segala perhatian yang telah diberikan.